Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza ji'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. والله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وشفاء أمراضنا وشفيعا لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang ikhwah dikasih, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan siri As-Sahabah wal Quran. Sahabat bersama dengan Al-Quran, sahabat Nabi Al-Quran pada tiap-tiap pagi jam 5.30 sampai jam 6.30 insya-Allah pada bulan Ramadan insya-Allah. Alhamdulillah, kita sudah berbicara tentang sahabat dengan Al-Quran dalam siri yang sampai pada siri yang ke-9 hari ini insya-Allah. Dan hari ini insya-Allah ada hadiah pisik hari ini. Siapa yang jawab soalan, kita ada hadiah pisik, tapi syarat kena jawab dalam ni lah. Syarat kena jawab dalam komen ini insya-Allah. Iaitu kita nak bagi Quran balik dengan bahasa Thai insya-Allah. Satu buah. Lepas tu azkar seperti biasa, ada dua buah tiap-tiap pagi. Ya. Nanti kita jawab di akhir ruangan kita ada jawab, kita ada soalan minta jawab di akhir, insya-Allah kita akan bagi Quran. Cabab play pasal Thai insya-Allah. Sebelum daripada tu kita mari tengok, kita sudah berbicara tentang sahabat, mereka itu cinta kepada Al-Quran. Hubbus sahabat lil Quran. Sahabat dia cinta kepada Quran dengan beberapa sebab yang mana kita sudah huraikan. Pertama kali dengan sebab apa? Dengan sebab apakah tolak ke yang menyebabkan sahabat itu kasih kepada Al-Quran. Apakah yang menyebabkan sahabat itu dia kasih pada apa? Kepada Al-Quran. Yang kita dah tulis dalam sekalian itu. Kita katanya, apakah sebab sahabat dia kasih pada Al-Quran? Kita sudah bentang bahawasanya sahabat mula-mula sekali dia tu kerana dia tu berakidah dengan akidah al-Islam. Sebab dia satu pegangnya. Sebab al-imanu bil kitab, iman dengan al-kitab adalah satu rukun daripada rukun iman. 6 tu ya, ada salah satunya beriman dengan kitab. Maka alhamdulillah kita pun sama beriman dengan kitab. Kita boleh nampak semua kitab ni, Quran ni lah. Dan kita beriman dengan Allah. Pasal nampak Allah? Tak pernah nampak. Beriman dengan Rasul. Sahabat berjumpa dengan Rasul, tapi kita tidak berjumpa. Kita beriman dengan malaikat. Sahabat, setengah-setengah sahabat berjumpa dengan malaikat, tetapi bukan dengan rupa malaikat lah. Rupa Dihyah. Rupa sahabat tu, tapi dia tu malaikat. Kita tak ada jumpa mula lagi. Mana tahu kita boleh berhimpun dengan sahabat tu dalam kita tu, boleh tengok, boleh jumpa, boleh pegang Quran, boleh baca Quran. Beriman dengan qada dan qadar tu, mana tu benar tidak nampak, tapi benar kita rasa. Kita faham situ tu. Beriman dengan hari akhirat, sahabat betul jumpa lagi. Hari kiamat lah. Nampak tu? Tapi setengah sahabat tu panggil kata, digembirakan dengan syurga dah. Kita belum lagi. Ya, saudara, mana tu kita berhimpun dengan sahabat di mana? Di Al-Quran.
Kita beriman dengan Al-Quran, kita boleh jumpa dengan Al-Quran, kita boleh baca Al-Quran, kita boleh pegang Al-Quran. Nah, seperti mana sahabat baca, kita boleh baca. Alhamdulillah. Ini mula-mula sebab akidah. Yang kedua, kita sebut dah katanya dengan sebab mereka itu tu. Nah, mereka itu suka dengan kedatangan dengan Al-Quran, atau suka dengan kedatangan Al-Quran. Mereka itu gembira dengan dan cinta, dan mereka itu rasanya Al-Quran adalah satu nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya saudara dikasihi, itu yang kita sudah kecek dah. Yang ketiga pula. Hari ini yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat mana kita nak ayat hari ini insya-Allah. Kita minta Fatimah molek insya-Allah. Lepas tu, di akhir tu kita ada soalan. Kita ada soalan hari ini special. Special siapa jawab dulu kena. Kita akan bagi hadiah apa ni? Hadiah Quran. Cuba play pasal hai insya-Allah. Satu buah saja. Lepas tu azkar. Dua buah insya-Allah. Ya, kita masuk dalam pengajian kita insya-Allah. Yang ketiga, sahabat dia tu cinta kepada Quran. Dengan sebab sahabat ni, dia tadabbur isi Al-Quran. Dia merasai, dia cium apa? Kemanisan. Ataruk. Kemanisan. Rasa kemanisan al-iman dengan baca Al-Quran. Betul lah, sebabkan sahabat tu cinta pada Quran, pakai kasih Quran. Rak Al-Quran ni tak sama dengan kita rak. Siapa ke? Orang apabila kasih pada gapo, pada satu benda ni, dia kena duduk kat lidah. Orang kasih pada Quran, dia nak mati ni, dia duduk baca Quran. Seperti mana satu cerita yang dicerita oleh ustaz-ustaz kita. Ustaz mengajar Quran, fafak kita. Dan dia kata ada seorang tu, dia tu, suka kasih pada Quran, cinta pada Quran. Lepas tu dia tu ada nyakit berat, kena patat, kena belah. Bila belah tu bawa nak pocok ubat kebah. Dia kata sahlah bawa amo nak baca Quran. Tak ada apa nak masuk orang patat tu. Ya itu saya baca ubat kebah. Sebab apa? Sebab dia nak baca Quran. Maka Bomo pun katuk di tempat hak yang nak itu, lepas tu buka sikit tempat yang nak belah tu. Demo ni ustaz baca Quran, demo tu dah belah cara dia tak khabar apa. Dia dah baca dia. Saya sudah. Sudah tu, dah dia tu khabar. Bomo kata tekah aku duk belah mung tu tak khabar apa. Tapi mulut ni duk. Orang tu mulut kamu duk baca. Masya Allah. Orang dia lekat gapo tu, dia natah tu. Kecak dengan bahasa kampung kita, natah, lekat lidah. Dan semua kita ni dua seri acokek. Bawa orang tu sikit acokek. Kejut. Ada mau tu, kejut juga. Dia mana la ilaha illallah. Dia mana astaghfirullah. Dia lekat lidah dia. Pada mana pula kejut sikit, subhanallah. Mana pula Allahu Akbar. Dia lekat. Lepas tu, kalau kita kecak nyapung, itu baik nyapung. Kalau kita terkecak dah molek, itu baik tak molek tu. Duduk dilekat di lidah kita, saudara dikasih. Sebab itulah sahabat yang cinta kepada Quran sampai kepada orang kata dalam mimpi dia, dalam apa dia kata mulut dia tu dia baca Quran. Itulah tak itulah mengata tak ada payah lah kalau dan ayat kata Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali tu, nak tamada maya lah. Berkali bela-bela duk, kalau kita bela-bela duk tunggu. Tunggu ni mulut tu bro sungguh. Sekarang hari boleh satu khatam. Bro sudah sampai esok pula. Sehari jadi boleh 2 khatam sungguh 30 hari 60 kali cop Quran ni. Mana kata orang itulah. Orang apa? Orang lekat lidah dia tu dengan Quran. Masya Allah. Ni mana kata Ustaz wayak di akhir ruangan pada siri yang ke-8 katanya.
tak ada uzur. Nah, mai mi kho angแล้วว่าไม่ทันอ่านอัลกุรอานนี่เดือนรอมฎอนlagi kena duk kat tuaในบ้าน lagi ทำไมอ่านกุรอานไม่ได้ Nah, kalau kita faham sungguh, kita tahu dah kata neng na ni rojak dai pun labun apa? Nah, 5,000 pun labun. Hak ni yang noi bagi orang hok duk nap. Nah, nap huruf 1 2 3 4 kata boleh 5,000. Nah, nampak tu? Kan neng na ni boleh 5,000. Neng juzuk dai. Nah, kerap neng sen. Lepas tu? Baca satu juzuk boleh. Nah, 1 sen. Baca satu khotem boleh 3 Kalau masuk dalam banci tanakan kita tu 3 1 sen. Yok masuk trup. Kalau boleh nampak dengan mata kita, saya kata ไม่มีใคร ได้ว่างเลย ustaz tu ไปหาก็ไม่ว่างครับอุสตัดอ่านกุรอาน ไม่ว่างครับอุสตัดฉันอ่านกุรอานอยู่ ไม่ว่างครับ Oh, ya dia hebat situ dah. Tapi bagi kata benar ni benar. Jaga qalilan ma tadhakkarun, sedikit orang yang boleh beringat teh. Nah, ya saudara dikasihi. Oleh itu, di antara sebab sahabat cinta kepada Al-Quran, mereka itu tu tadabbur Al-Quran. Perhati, dengar. Nah, gapo tu sia kalau dia boleh tulis di sini kata makna tadabbur Quran tu gapo tak sia. Nah, we orang lain faham ratik tu. Nah, maka saya terima kasihlah. Nah, pada dia tu mana dia tu berkongsi tulis makna tadabbur Quran. Tadabbur makna tu kena perhati, dengar. Sampai ke setengah-setengah sahabat yang saya nak sebut tadi tu, dia baca satu ayat sampai subuh. Nah, nak kita oleh. Baca sebab. Khabar tak baca hak tulo sebab. Email dia dah buat daripada apa email dia tu. Email dia tu kalau kita tahu jihad gapo siapa setara tu. Kita rasa pun tak apa. Pas kita dengar Quran pula. Mai kata tak sama dengan demo dengar Quran. Kita dengar Quran pilih. Kalau tak email tak sedap tak saya baca, bukan kita nak dengar apa, tak saya dengar. Bukan kita nak dengar ayat hanya nak dengar suara. Kalau orang suara sedap belai dak nak baca Quran, tapi suara sedap ya baca Quran sikit, nak dengar ada apa suara sedap. Sekarang tu ya kita. Masyaallah dah. Nah, tapi orang suara sedap ni jaga nak baca Quran, nak pergi ke lain lah. Nah, la ilaha illallah. Betul lah kata sahabat ni suara sedap belaka ke? Kenapa baca tamadai setengah-setengah? Dan saya dengar daripada syekh yang ngajar Quran. Dia kata baca Nabi lagu ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. So. Kenapa tak ada sedap sepun kita baca ni? Misalnya kita kata. Kita ni ada dengan tamno ni. Kalau kita naik ke sahtahan tak ada kena dah. Nah, tamno ni. So duk sedap di tamno, Quran ai juga. Dah ni kita bimbing takut. Nah, sebab itulah mengata sahabat ni buat dia ni tadabbur. Bila dia perhati Al-Quran, dia boleh merasai, boleh mengecap. Sebab kita rasa tom yam lah. Tom yam, kayak kita rasa tu. Oh, sedap tom yam ni. Gapo tu boleh apa? Boleh raya tak gapo? Ada dengan gapo? Bawai putih, ada dengan bawai besar, ada dengan daun 50, ada dengan asal 5, ada dengan lado, ada dengan dengan serah, ada dengan kita boleh royak. Oh, aroi nah. Sahabat baca Quran supaya dia rasa makin nedah. Sedap atarut. Nah, Quran ni saudara tu, masya-Allah. Dengan sebab ni lah yang kata, sahabat tu dia kasih pada Quran. Sebab apa saudara dikasihi? Sebab dia tu ditarbiyah, dia dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab mereka itu besar mengaji dalam sekolah mana? Madrasatun Nubuwah. Sekolah apa? Sekolah Nabi SAW. Maka bila dia ngaji dengan Nabi, dengan guru nama dia Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka diri mereka itu bersih. Jiwa mereka itu suci. Di situlah mereka kata mereka itu merasai kemanisan Al-Quran, kemanisan al-iman. Di situlah mereka itu kasih dan cinta Al-Quran sebagai cinta yang sangat lebih daripada orang yang kasih lagi. Lebih pada orang yang kasih lagi. Orang yang kasih dia sikit dia gapo dia lamanya puas yang muak. Tapi Quran ni dak khalamu kho sedap. Khalamu kho ingin nak baca, khalamu kho rasa kemanisan. Quran tak ada balas dengan orang. Tapi orang sama orang yang kasih dan balas. Tapi Quran tak ada balas. Kho orang tu duduk dengan Quran, kho diri dia tu yartaqi. Kho naik, kho maju, kho otak dia, kho suci, kho gapo. La ilaha illallah. Maka barang siapa yang kasih pada sesuatu, maka dia kena banyak sebut dia. Dan barang siapa atau sesiapa kasih pada gapo, cinta pada siapa, dia kena terikat dengan dia semua lah. Nampak tu? Dan siapa kasih pada siapa, dia kena demo ni, dia kena khusyuk dengan dia, dia kena berkesan dengan dia. Sebab kita kasih pada seorang nak apa kata football. Kita rasa nak titam dia. Ikut ada paid gapo hok sakut dengan Ronaldo misalnya, dengan Messi ke misalnya. Kita ikut like apa nak tengok pun dengan dia. Setara ya apa pengata ya dok apa pengata dia titi apa ya itu tak ada sepak bola lagi baru duk titi bola tu. Kita sedap dah. Dengannya sepak lagu kita titam penuh apa kita kasih pada dia. Sahabat dia kasih pada Quran tu, dia terikat dengan Quran tu, dia khusyuk semasa dia baca Quran tu, sampai kepada diri bulu roma. Nampak tu? Kita kena klik situ asal. Ada pun saya diri bulu roma tak dengar apa dengan lagu India ni hak dipasai oleh Chong tu Chong ni. Gapo dia adik? Diri bulu roma kat mana? Dengar suara ni, naik diri bulu roma. Quran ke dak leh bukan tu. Oleh itu kita kena klik asal, kita gapo asal. Kita tanya tu, kita ni bangsa kita gapo? Bangsa kita Al-Quran ke bangsa kita selain pada Quran? Asal kita tu. Tengok dalam bab baca apa nama Muhammad. Muhammad itu Muhammad ini. Quran tak ada nampak berakhir kat mana. Nampak dalam bacaan Abdullah. Tapi tak ada berakhir Quran kat mana. Nampak dalam bacaan tu Aminah, Fatimah. Mula aja nama mak Nabi, nama anak Nabi. Tapi Quran tak temu. Kat mana? Quran tak boleh baca. Kena percerana lah tu. Tu kena percerana lah tu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia nak cerita pada kita bahawasanya Allah SWT nak tunjuk pada kita sifat-sifat orang beriman. Bila dia baca Quran tu, sifat yang macam mana? Kulaksana. Kunti sattakab Al-Quran, sattakab ayat Allah SWT, beriman dengan ayat Allah SWT, sifat yang macam mana ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Masya Allah, dalam surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik percakapan. Kampu di tisu ahsan.
Ialah gapo ahsan al-hadis? Kitaban mutasyabiha. Satu kitab yang mutasyabih. Ya, mutasyabih ni mana apa? Makna mutasyabih ni kadang-kadang kam diaukan. Te ความหมาย ni. Nah, orang kata ความหมาย ni dia gi banyak ความหมาย mutasyabih. Jadi, nah, ya'ti min ma'inin wahid lakin ma'anin ukhra. Ya'ti min, nah, orang kata mari daripada ma'inin wahid, mari pada satu kalimah ya. Bang kam dalam Al-Quran tu, mari satu kalimah. Tetapi, nah, orang kata ikhtalifu fil ma'ani, kadang-kadang berlainan pada makna. La ilaha illallah. Mathaniya. Apa mathaniya? Nah. Mathani, setengah lama katanya, berulek-ulek. Kita dah baca dia. Rung tuk nenek moyang kita lah kita baca Quran. Lepas tu kita mati. Rung anak-anak cucu kita baca Quran ni. Tak ada tu Quran. Quran apa? Quran hak lain pula. Mari weh. Tak ada ni. Baca hak tulu. Ada kita dah ulek hak tulu. Hari-hari apa belah kali kita baca. Nah, 17 kali kita baca. Nampak tu? Nampak tu? Cuba kita Fatih tengok. Kalau dalam sunat suku pula. Duk baca Fatihah tu. Tak ada duk tukar apa dah. Puas tak? Tak ada puas. Mula-mula baca dak kena. Mula-mula baca kena. Sedap baca kena. Lepas tu? Baca kena. Faham makna? Allah sedap lagi. Lepas tu? Tengok sosok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faham makna pak seru masuk dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Nampak tu? Tuhan kepada sekalian alam. Alam ni kita halu ya kita ni. Kalau nak banding dengan umah kita besar pada kita lagi. Nampak tu? Lepas tu tengok umah kita pula dengan muban kita. Tengok dalam Google, dalam map, dalam gapo tu kan. Allah ni umah kita halu ya. Kampung kita besar, Muneng. Lepas tu ni sebuah kampung kita dengan tambun kita. Tambun kita luas lagi. Tambun kita dengan satu ampuk. Cebis sikit ya. Nampak tu? Tengok ampuk kita dengan dibanding dengan cawat. Ampuk kita tu sikit ya. Bucun ni ya. Cawat petani kita dengan patik Thai. Allah ada bucun tu ya. Kau naik. Patik Thai dengan apa? Dengan ASEAN. Sikit ya. ASEAN dengan apa? Dengan Tawib. Dunia semua ni hak ada dalam dunia ni. Allah bucun ni ya ASEAN. Naik zoom. Lok kita. Tak apa. Tak nampak dah kita. Bukan tak nampak umur kita. Dah umur kita. Tak nampak serak dah kita. Kau teruk lagi. Banding bombing kita dengan apa? Dengan daun angkan. Dengan pengata. Dengan matahari. Bombing kita dengan matahari. Seperti apa Ustaz? Seperti wah sebah dengan wah bola. Boleh banding kan? Wah bola. Lepas tu ambil wah bola lepas tu ambil wah sebah tak tepi tu. Panggil tak dengar. Jauh nampak pun tak. Lepas tu kita duduk mana lah tu? Tak tahu yang di Gapura. Jadi DNA kayak di virus kayak di Gapura. Haluh lagi kita tu. Lepas tu banding dengan matahari, dengan ada lagi bintang hal besar pada matahari. Hal besar. Dari satu cakawan baru. Dari satu koleksi. Ada lagi ulama kata beberapa koleksi yang lebih. Di atas pada koleksi itu ada langit pertama. Langit pertama di atas pada langit pertama ada langit yang kedua lebih besar pada apa? Pada langit pertama lagi. Langit yang ketiga lebih besar pada langit kedua. Langit yang keempat lebih besar pada langit ketiga. Langit yang kelima lebih besar pada langit yang ke besuk tu. Barulah Arsyur Rahman. Arasy Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mana? Kalau gitu Allah kita semaya alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita mikir. Kalau tu hidup jaga langit, jaga bumi. Satu galaksi ada dengan bintang, ada dengan gotu-goning bintang, ada satu bintang besar pada tari lagi. Gotu-goning. Tu hidup cara boleh, bintang boleh apa nama. Tu hidup cara aku. Mula nak apa? Nak makan tak ada sakit perut.
Dah sakit tu sakit ni. Nak minta dengan Tuhan tak boleh ke? Kalau kita pehel situ tu pengajar kita ada tarut. Kita ada apa? Ada rocat. Kita dapat kemanisan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman, rahmat. Allah yang Maha Pemurah. Pemurah Ar-Rahman ni ulama kata Rahman dia apa ada sifat rahmat kepada sekalian makhluk. Ar-Rahim khas kepada orang mukmin. Allah, jadi kita duduk ada deralik dengan surah Al-Fatihah tu, tak naik kano lah kita. Ini mengata bila kita serah sampai setara tu nak akik pala malu lah kita ni. Nak akik muka kita kelih pada Tuhan malu sebab dengan banyaknya dosa-dosa kita, dengan banyaknya kesalahan dan kecuaian kita, ketaksiran kita. Ni mana kata tadabbur tu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ini kita ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathani. Lepas tu nak ayat sifat orang saat ni. Dan saat ni sifat Quran. Sifat dia tu ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathani. Ini sifat Quran. Sifat orang baca Quran ni. Taqsha'iru diri bulu ramu. Taqsha'iru. Nah, mana tu? Ni. Mana tu taqsha'iru? Mana tu? Kata bahasa kita ni mana tu? Diri kita tu rasa bulu tangan kita bulu, lengan kita tu diri taqsha'iru. Supaya kita takut lah. Diri ramuk-ramuk misalnya. Taqsha'iru. Diri bulu apa? Bulu ramuk. Juludul ladina. Bulu ramuk tu duduk di kulit lah. Dirinya bulu ramuk kulit. Mereka yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengar Quran tu selalu dah diri bulu ramuk, thumma talin, kemudian lemuk klik. Lemuk klik. Itu dia kulit dia tu. Dan hati mereka tu. Ini sifat apa? Sifat orang yang beriman yang baca Quran. Kerana apa dia lembut hati dia? Lemuk kulit dia ni. Ila zikrillah. Lemuk. Kepada apa? Kepada beriman. Kepada apa? Kepada zikir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dzalika hudallah. Demikianlah hudallah, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yahdi bihi man yasha, yang Allah Subhanahu Wa Taala hidayah siapa yang dia kehendak. Wa man yudlilillah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fama lahu min had, maka tidak ada orang yang nak menunjuk atau tidak ada petunjuk bagi dia. Maka inilah sifat-sifat apa? Sifat orang beriman. Bila dengar Quran itu diri bulu ramuk dan gementarkan hatinya. Bila dia khornga jadi kholmu. Saat ni duk dengar Tuhan nak bakarkan orang yang berlaku pada dia. Tuhan nak minum air nanah yang mendidih. La ilaha illallah. Tuhan nak minum air panas. Bila disuak ambil air panas nak suak di mulut dia tu, muka ni lalai dah. Allahu akbar. Ni mana kata kita di bulu ramu. Hari kiamat manusia itu akan jadi ni di bulu ramu kita. Bila kita dengar lagi tu royak pula syurga wasa tenang hati kita. Masya Allah. Kerana kita berharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harap kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah orang mukmin bertambah iman. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, bila dibaca, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, rasanya hati mereka itu takut serta berharap kepada rahmat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana, bertambahnya iman kepada mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran ni turun mari bukan untuk nak untuk nak sekadar nak baca sedap, lepas tu pakat duk komen suara lagu tu, suara lagu ni, bukan tujuan dia lagu tu Quran. Tujuan dia turun untuk apa? Untuk tadabbur. Nampak tu? Tadabbur ni perhati, dengar, mikir. Dia kata tadabbur, tafakkur. Mikir pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pergi di mana? Di ayat ujung kan? Kita dengar dia Ustaz bunyi suara burung, suara air, suara ciri, suara gotu goning. Fatih tu. Fatih subhanallah, maha suci Allah yang Tuhan buat. Mereka kata Fatih mikir. Itulah Quran ni Allah SWT suruh hamba dia tu tadabbur ayat-ayat dia. Tadabbur serta mikir dan khusyuk semasa kita baca Quran. Betul lah? Disuruh kita ni turut takmir yang menyebabkan hati kita takut pada Allah. Bukan kita semaya turut takmir yang menyebabkan kita ni lalai. Sedap dah suara dia aci kocok dia kita apa? Tagi naik hatu turun pula, naik hatu turun pula. Naik hatu turun pula. Sedap ringgit demo. Sedap sungguh. Dah ringgit demo. Kemah sungguh. Lagu tu ke? Bukan. Ya tak? Dengarlah. Lantikkanlah. Latikkanlah. Tentang. Kunti capin imam. Samrap kuning. Kunti. เมื่อเขาอ่านกุรอานเรารู้สึกว่าเขากลัว Allah. Kita latihlah ta'ammul yang apabila dia baca Quran kita rasa dia inilah harap kita pada Allah. Jangan latih Quran, latih ta'ammul menyebabkan kita ni tak ada serah sekabut dengan Allah. Mana kata Quran ni ya ada. Yang mari kita capcai sepengana kita kelih. Fok kan makan hok duk po hok tak sing. Tak sing lagu tung lagu penamo ya. Dia kata apa? Demo ni buat lagu capcai ni. Belah suara rock sedap tapi capcai sungguh kok tu kok ni. Tu dia yang kau. Quran lebih pada tu lagi. Demo ni baca wakah kena. Demo ni baca ibtidak kena. Demo ni baca ni reti makna. Ya lain dah. Ya lain daripada orang baca sudah. Bang kata tak ada tahu wakah mana, tahu badu mana. Makna tadi ni tak ada faham ni. Ya saudara dikasih. Sebab itulah bang kata Quran ni bang kata ya kena ada itu juga barulah kita nak dapat atarut. Ya sungguh. Suara sedap satu persatu. Satu bang kata satu bacai daripada nak wi orang tu khusyuk. Ada gapo sih tapi jangan sampai ke lupaความหมาย Quran gaduh tamnong saja. Ya saudara dikasihi. Ayat kata apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Satu kitab, satu kampi yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke atas kamu wahai Muhammad. Mubarakun. Kitab ni adalah barakah, diberkati. Tujuan apa?
liyadabbaru ayatih, supaya mereka itu tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liyatadhakkara ulul albab, dan supaya dapat peringatan oleh orang-orang yang mempunyai akal fikir. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala firman pula, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, tidakkah mereka itu tadabbur al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau di hati mereka itu ada kunci kah? Atau di hati mereka itu ada anak kunci kah? Makna kata di sini itu abang kata benar ni benar apa? Benar penting. Bukanlah kita nak buat mudah-mudah, bukan kita nak main-main. Saudara dikasihi. Kenapa? Kita tak say tu, tanya diri kita. Kita tak say tadabbur Quran tu. Berkali hati kita ni, hati kita ada apa? Boleh ada hati kita ni. Ada nyelok apa? Am ala qulubin aqfaluha. Am ala qulubin aqfaluha. Atau dah ada kunci kan di hati kita, menyebabkan kita ni tak boleh dengar Quran ni. La ilaha illallah. Sebab itulah kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia selalu tadabbur ayat Quran. Betul, kalau kita dengar kata sahabat mengapa Quran, Abu Bakar mengapa Quran satu surah siapa ke 8 tahun misalnya, tak ada pelik lah. Sebab apa? Sebab mereka itu dia mengapa serta tadabbur serta nak faham makna. Mengapa tadabbur serta nak faham makna. Betul dia lama tu. Dia beza dengan budak-budak atau orang-orang orang-orang awam. Dia mengapa Quran nak wicuk dalam masa 6 bulan. Lepas tu makna qalu. Makna nu boyo umur 40 baru tahu makna. Kalau gitu bang kata comel tak tu? Ngapa tu comel, tetapi kena faham makna di awal lagi lah. Baru kita faham, baru kita sedap nak baca. Baru kita merasai kemanisan ada iman. Ya saudara dikasihi. Saya pakai Rasulullah SAW sebagai contoh kita. Dia tadabbur satu ayat tu sampai subuh. La ilaha illallah. Tadabbur satu ayat sampai waktu subuh. Allah, ustaz, kat mana tu? Mari kita tengok satu hadis Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wa hiya qawluhu ta'ala in tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. La ilaha illallah. Makna apa saudara dikasih? Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bangun semaya, dia ulang satu ayat sampai subuh. Ayat apa ustaz? In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Sekiranya kamu wahai Allah sekiranya kamu ya wahai Allah seksa mereka, maka mereka itu adalah hamba kamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, sekiranya kamu ya Allah ampun kepada mereka, maka engkau ni ya Allah, engkau ya Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Dia baca waktu lah. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Kalau Allah nak seksa mereka, mereka tu hamba-Mu ya Allah. Kalau Allah ampun pada mereka, Allah lah Tuhan yang maha
bijaksana, Tuhan yang maha perkasa. Dok di Tuhan, tapi Tuhan tu mana kata? Demo ni hamba mungnya Allah habis tu ule. Satu ayat. Nah, Pak Ustaz, kalau kita semai tarawih ni boleh tak Ustaz? Nabi buat. Nabi serah gitu mu. Dok uleh hak tulon ni ya. Dok uleh serta ngam mikir. Dok uleh serta ngam mikir. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulai sampai subuh. Allahu Akbar. Ini atas seranya Nabi. Manisnya Al-Quran. Mereka itu mengecap, merasai kemanisan al-iman. Kalimat, iaitu kemanisan ayat Al-Quran. Ya, saudara dikasihi. La ilaha illallah. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan Al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Terusnya pula daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fakana idza marra bi ayati rahmatin sa'ala wa idza marra bi ayati 'adzabin istajara wa idza marra bi ayatin fiha tanzihun lillahi sabbaha. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Maksudnya daripada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Salat satu atau satu ketika Nabi semaya. Dan apabila Nabi lalu dengan ayat adanya rahmat misalnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Misalnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Misalnya, ar-rahmanir rahim. Ayat rahmat. Nabi berdoa, Allahumma arhamna. Nampak tu? Dalam semaya dia. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna. Lalu dengan ayat rahmat, Nabi berdoa. Doa minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi lalu baca ayat azab, Nabi minta perlindungan, minta jauh misalnya. Seperti ahli neraka. Misalnya ahli neraka. Sebut apa misalnya? Sebut لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Nabi Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Nabi baca. Nabi doa. Allahumma inni a'udzu bika minan nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin nar. Maka siapa ayat tu? Dia baca. Dia minta jauh. Dan apabila ia lalu dengan ayat-ayat yang membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Nampak tu? Nabi tasbih subhanallah. Misalnya mereka itu berkata, orang Yahudi berkata, Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Orang Yahudi berkata, sungguhnya Allah itu fakir dan kami kaya. Di sini subhanallah, maha suci Allah. Nabi kata subhanallah, maha suci Allah. Apa tu? Wa yasifuna misalnya. Lillahil banat. Nampak tu? Mereka itu dia kata malaikat itu banatullah misalnya. Maka
Nabi pun subhanallah, maha suci Allah. Apa yang ayat yang adanya syirik, adanya kekurangan, yang mereka itu kata Allah ni kurang situ, kurang sini, selalu dah Nabi subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Nampak tu? Ni kata cara baca Nabi SAW. Siapa rakyat ni? Hudzaifah ibn Yaman. Dia seorang sahabat Nabi SAW. Satu ketika pula, Nabi SAW, dia baca. Dia ulang satu ayat ni sampai subuh juga. Hadis ni dikeluarkan oleh Tamimud Dari. Radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ni Tamim sendiri. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu annahu karrara hadhihi al-ayah hatta asbaha. Ni Tamim sendiri. Dia kata apa? Dari Tamim ad-Dari, dia berkata bahawa dia sendiri itu, dia ulaikan ayat ni. Ayat apa? Ayat أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sekarang ni ya. Dia ulang sampai subuh. أم حسب الذين اجترحوا السيئات. Adakah orang yang lakukan dosa, adakah sangka oleh orang yang melakukan dosa tu, adakah mereka sangka kata kami nak letak sama ke dengan orang yang beriman dan amal soleh? Mana tu orang buat deraka, Tuhan nak tak sama ke dengan orang berjuru? Tak leh. Duk mikir seorang dia. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Adakah sangka oleh orang yang melakukan dosa bahawa kami akan menyamakan mereka itu dengan orang yang berbuat amal, beriman dan berbuat amal soleh kah? Tak sama dah jawab dia. Dan daripada Ubad Ibn Hamzah, dia berkata, دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لا إله إلا الله. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. tengoklah At-Tibyan bagi Imam Nawawi. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran bagi Imam Nawawi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada Ubad bin Hamzah, dia berkata, aku masuk duk cari nak pergi jumpa dengan Asma radhiyallahu anha. Asma ni biar. Asma ni anak Abu Bakar lah radhiyallahu anha, seorang sahabiah. Kakak kepada biar, pada Aisyah. Lepas tu duk dengar. Masuk pak nak jumpa dengan dia, tapi duk dengar dia baca. Famannallahu alaina. Dan Allah SWT telah memuliakan dan telah memberi nikmat pada kami. Iaitu al-Islam, dengan Al-Quran, dengan utuskan Nabi. Wa waqana azabas samum. Dan Allah SWT telah menjauhkan kami daripada azab as-samum. Azab api neraka. Samum ni panggil hujung api tu kan. Itu panggil naris samum. Hujung dia tu. Dan panggil hujung dia tu duk mai jilak kita tu. Habis itulah panggil setengah ulama kata api ni hujung panas. Habis itulah puyuk ni hujung dia duk jilak puyuk tu. Duduk kena puyuk tu. Jadi Asma' dah baca famannallahu alaina wa waqana azabas samum. Maka kemudian Ubad ni dia kata aku tunggu dia.
faja'alat tu'iduha wa tad'u. Patu ia pun uleh tu asma tu. Uleh. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Uleh patu sudah apa? Allahumma lakal hamd kayak misalnya. Allahumma qina 'adzabas samum misalnya. Ubat ni dah tunggu. Fatala alayya dhalika. Aku pun dah tunggu lama, dia kata. Payah. Lah, tagi pula. Tu baik. Fadhahabtu ila suq. Aku tu baik pergi pasaran, pergi kedai, pergi beli, pergi ikutlah. Pergi buat urusan dia. Sudah urusan dia tu tengah hari dia. Klik mari. Klik mari tak sudah lagi demon ni. Nampak tu? Klik mari tak sudah lagi. Nampak kena kelik dah. Maka demon ni berkelik. Nah, tak boleh buat kecek, tak boleh nak kecek ke apa. Nampak? Jadi tinggal tak ada tu, mari duk tunggu lama dah. Pagi beli di nak ke apa nama kelik, mari duk tunggu lama pula. Belah aku nak kelik dah. Kalau mau serah setara tumu dengan Quran ni. Nah, kita nak macam mana? Cuba kita pakai mikir. Nak macam mana nak kita serah dengan Quran ni. Sebab tu mengata bahasa Arab yang lari lah kita. Berbahasa Arab mula lari selalu. Bahasa Inggeris nak masuk dekat. Dah, mak tanya tu. Bahasa agama kita bahasa apa? Bahasa Quran oleh ke? Bahasa agama kita. Quran bahasa Arab. Yang liar sangat bawa tu ngaji bahasa Arab ni. Lagi lah, lila lah. Wak mahal lah, kok tu, kok ning lah. Bahasa Inggeris pakak nak kecek subuh nak gapo salah tak salah. Bahasa Inggeris bahasa. Kata bahasa. Kata bahasa apa kita nak tahu bahasa nego lah ni Cina. Bahasa Inggeris ni bahasa susah dan dengan orang dunia. Apa bukan semua orang Inggeris. Kalau kita tahu Arab, bahasa kita nak kecek dengan Tuhan boleh tak? Bahasa aku nak kecek dengan Tuhan bahasa Arab. Bahasa aku nak faham hadis Nabi ku ni dengan bahasa Arab. Dia bagus serah ni tak memang kita nak serah kan kita lagi dak Arab mula lagi. Kita lagi bahasa Arab mula lagi. Ya ambil di tarikah pakai learning duk lagi. Dan lepas tu mula sesat aku tak kerti bahasa Arab susah lagi ngaji negeri luar dah. Kelak mari tak faham lagi. Buat gapo Teka orang duk mengajar, duk mengaji, duk mana kau tu duk nego. Nego tak salah. Tapi masuk kelas tak. No Arab Quran, Arab bahasa tengah. Arab kapung, Arab pala gerai tu jenuh benar. No Arab faham Quran, tapi tu panggil nak faham Quran ni you kena belajar bahasa dia lah. Nah, bagus seru. Ya saudara dikasihi. Begitu juga. Nah, satu hadis lagi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Abdullah bin Rawahah idza laqiya ar-rajula min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ta'ala nu'min bi rabbina sa'ah." فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa hasanahu al-Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib. Makna apa saudara dikasihi? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Abdullah bin Rawahah selalu apabila dia jumpa dengan seorang lelaki daripada sahabat-sahabat Nabi SAW, selalu dia berkata, mari kita duduk bersama, kita nak beriman, nak panggil nak tajdid. Mana nak membaharui iman satu saat. Misalnya dia nampak sahabat Nabi kan, minta duduk start, kita nak tambah iman sikit. Kacau dengan bahasa kita. Minta duduk start, kita nak tambah iman sikit. Maka satu ketika tu dia berkata kepada seorang lelaki daripada sahabat Nabi lah, mari kita duduk sekali, kita duduk start, tambah iman sikit ni. Cah bateri sikit ni. Dia nak dengar gapo baca Quran, demo tu baca Quran sebab demo tu sahabat Nabi. Maka seorang tu tak puas hati. Lepas tu dia goyak pada Nabi SAW. Ya Rasulullah,
tidakkah kamu kelih kepada Abdullah bin Rawahah ni? Dia tak say beriman, mana tak say beriman, tak say dengar kamu. Nak pergi dengar kepada kepada orang lain. Mana tak nak hajak pergi duduk satu tempat. Satu saat untuk nak tambah iman. Maka Nabi SAW dia berkata, perbuatan macam tu kita mari duduk dengan Quran sta, membaca Quran sta. Maka Nabi kaya kata yarhamullah Ibnu Rawahah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatkan Ibnu Rawahah. Innahu yuhibbul majalis, semuanya dia suka majlis-majlis allati tatabaha bihal malaikah, yang malaikat berbangga dengan majlis itu. Ni pia ni. Ini mengata Nabi aku molek lagu tu. Kalau rasa ada orang pandang ajar Quran, pandang apa, minta mai duk ustaz ajar kawin Quran sikit. Majlis lagu tu malaikat berbangga. Tengok apa kita ni. Ada orang duk ngajar Quran, ngajar faham Quran, ngajar tajwid ke, ngajar baca Quran, ngajar qiraati ke, tilawati ke, Qurani ke, ikutlah. Untuk nak faham Quran, untuk nak erti baca, untuk nak erti cara baca, tak ada apa. Saudara dikasihi. Akhir sekali, satu riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia yaqulu li Abi Musa al-Asy'ari, ya Aba Musa dzakirna rabbana, fayaqra wa hum yasma'una wa yabkuna. Adalah Umar radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Abi Musa al-Asy'ari, hei Abu Musa, cuba peringatkan kami, mengingatkanlah kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar duk, sahabat dia duk, Abu Musa baca, esok sedap. Maka Abu Musa baca apa? Mereka itu duduk pakat dengar Quran. Wa yabkun, sambil menangis. Kita nak sampai situ dah kita tu. Saudara dikasihi. Ya, masa kita pun sampai pada penghujungnya. Iaitu dua soalan. Dua soalan yang kita nak tanya. Nak tanya kepada saudara di sini tu. Siapa jawab boleh? Ustaz nak hadiah ke apa ni? Hadiah Quran. Quran terjemah bahasa apa? Bahasa Sia serta dengan azkar. Dua soalan. Soalan pertama, iaitu soalan pertama, ingat molek? Ayat apakah yang Nabi SAW baca? Ulai siapa waktu subuh? Ayat apakah yang Nabi baca? Nabi mengulangkannya sampai waktu subuh. Tulis ayat ni, jawab mari. Surah apa saya tak ingat dah. Jawab dalam komen selalu dah. Tak saya jawab. Tak saya jawab dalam messenger ustaz tak saya. Jawab dalam komen. Siapa yang ustaz nampak jawab dulu kena, demo tu boleh. Soalan yang kedua pula. Perempuan atau siapakah perempuan yang membaca ayat famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Duk ulai ayat tu siapa ke? Orang mari cari dia tu, tunggu, lepas tunggu gi dia nak tu beli siap, dia nak klik mari pula tu tunggu, nak nampak tak alai dah klik. Pia perempuan tu. Sebut nama penuh. Dua soalan. Soalan pertama, ayat manakah yang Nabi baca? Ayat manakah yang Nabi baca? Nabi ulai sampai subuh. Satu ayat ya. Lepas tu yang kedua pula, perempuan manakah atau siapakah dari kalangan sahabiah yang baca ayat famannallahu alaina wa qana adabas samum. Ya, insya-Allah lepas pada ni boleh kita review boleh. Replay boleh. Tengok semula, dengar semula, jawab selalu dah. Siapa cepat boleh jawab selalu dah. Dan ustaz nak hubung dengan dia bila dia jawab kena, nak hubung dengan dia melalui messenger hak cepak dia, nak tanya TU dia gapo tu insya-Allah. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.